Apa yang membuatkan pemuda ini menangis? Saya dalam perjalanan pulang selepas perjalanan yang jauh, selepas mengambil posisi di dalam kapal terbang, qadarullah, kedudukan saya berdekatan dengan kumpulan anak muda yang gemar huru-hara apabila ketawa dibuat gempar dan terlalu banyak bergurau. Tempat itu penuh dengan bau rokok mereka. Masa tu kapal terbang penuh dengan penumpang, jadi tak mungkin saya nak tukar tempat. Saya benar-benar ingin meninggalkan tempat ini, supaya saya boleh berehat, suka untuk duduk bersama mereka. Saya hanya mampu menenangkan fikiran dengan mengeluarkan mushaf dan membaca Al-Quran dengan suara yang perlahan. Selepas beberapa ketika, keadaan mula tenang. Beberapa pemuda yang sibuk mula membaca akhbar, ada yang mula tidur. Tiba-tiba saya dikejutkan oleh salah seorang pemuda yang gembira duduk di sebelah saya. Cukup, saya fikir dia marah dengan suara saya. Saya meminta maaf, dan terus membaca Al-Quran dengan suara yang perlahan yang hanya saya boleh dengar. Tiba-tiba orang itu menutup mukanya dengan tangannya, kepalanya didongakkan ke atas dan ke bawah, ke sana kemari. Dengan jawapan yang kasar dia memarahi saya. Saya telah meminta anda untuk diam. Dia mula marah dan hilang sabar. Dia segera meninggalkan tempat duduknya, hilang dari pandanganku, hingga akhirnya dia kembali. Dia meminta maaf dan menyesali perbuatannya, lalu bertenang di tempat duduknya. Saya tidak tahu apa yang berlaku, tetapi selepas bertenang seketika, dia memandang saya dan air matanya mengalir. Disitulah dia mula bercerita. Dah hampir 3 tahun, tak pernah bersujud, tidak membaca satu ayat pun dalam Quran. Bulan ini saya melancong, saya telah merasai hampir semua dosa dalam perjalanan ini. Saya dengar awak baca Al-Quran, saya merasakan dunia hitam di muka saya. Sesak dada saya berasa sangat terhina. Saya rasa semua ayat yang awak baca terkena pada badan saya seperti sebat. Saya keliru dan bertanya kepada diri sendiri, sampai bila saya akan mengalami kelalaian ini, ke mana lagi saya harus pergi? Selepas berkelah riang ini, apa yang perlu saya lakukan? Kemudian saya pergi ke tandas. Tahu kenapa? Saya mahu menangis sepuas-puasnya, dan tiada tempat lain untuk melihat manusia selain tandas. Saya menasihatinya supaya bertaubat, kembali kepada Allah. Selepas itu dia terdiam. Apabila kapal terbang mendarat, dia ajak aku berbual sekejap, seolah-olah ingin melepaskan diri daripada rakan-rakan seperjuangannya. Semangat keikhlasan untuk bertaubat sangat terpancar dari raut wajahnya. Dia bertanya, mungkinkah Allah menerima taubatku? Aku menjawab dengan firman Allah. Pernahkah kamu membaca firman Allah? Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar 53. Dia mula tersenyum kecil, senyuman penuh harapan dan air mata bergenang. Dia berkata kepada saya berjanji, saya akan kembali kepada Allah. Pelajaran, manusia adalah makhluk yang lemah, tiada kuasa untuk bersih dari dosa dan maksiat, ditambah pula dengan godaan tentera syaitan yang sentiasa cuba mengheretnya ke dunia hitam. Tidak ada yang maksum kecuali para nabi yang dipelihara Allah dari dosa-dosa besar. Pada masa yang sama, Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya agar mereka tidak berputus asa dari rahmat Pencipta. Hanya satu perkara yang perlu dibangkitkan, bilakah masanya untuk kita bertaubat? Jika Allah sangat menyayangi kita, mengapa kita tidak menyayangi diri kita sendiri? Dalam perjalanan pulang dari peperangan, umat Islam membawa kemenangan besar. Mereka pulang dengan membawa harta rampasan dan tawanan. Tiba-tiba ada seorang ibu di antara tawanan yang kebingungan mencari anaknya, sehingga akhirnya bertemu dan dia menyusu. Melihat hal itu, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, mungkinkah wanita ini akan membuang anaknya ke dalam api? Para sahabat secara spontan menjawab, demi Allah, mustahil. Nabi SAW kemudian menjawab, Allah lebih menyayangi hambanya daripada kasih ibu kepada anaknya. Riwayat Bukhari. Sumber, Tajarub Da'awiyah Najihah.